Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel CJJFX, channel yang beranalisa untuk PGBPUSD. Apa khabar semua? Saya harap anda semua dalam keadaan yang baik. Jadi hari ini hari Selasa. Tidak lama lagi kita akan menyambut hari raya ya. Jadi untuk hari ini kita akan buat analisa lagi untuk PGBP. Nampak gayanya kita tidak membuat analisa untuk weekly ya. Semalam kita target untuk sell, nampak gayanya CS telah pun naik ya. Jadi saya pun semalam terciduk juga, beberapa kali terciduk cuba untuk sell. Namun begitu saya cuba untuk sell lagi pada bahagian atas dan alhamdulillah saya mendapat sedikit profit lah. Dan juga saya ada balloon buy, anda boleh tengok di YouTube saya. Jadi apabila saya cakap sell tu tak semestinya anda follow ke apa ke kan. Siapa yang follow tu pandai-pandai lah. Sebab biasalah forex ni berkaitan dengan risiko lah. Tak apa, kita pandang ke hadapan, terus ke hadapan, jangan berputus asa kata orang. Okey. Jadi kita akan analisa lagi. Semalam dia telah naik cantik sebatang. Jadi jangkaan untuk hari ini adalah Ciu akan rasanya sambung kenaikan lagi lah ni. Amat jelas bahawa CS terlalu kuat untuk naik. Namun buat masa sekarang dia mencuba untuk turun dan saya jangkakan dia ditahan harga pada kawasan inilah. Ngam-ngam pada 41000. Namun kalau zon ini pecah, kalau di sini di sini pecah. Okey. Di sini ni zon Okey, kita pinjam dulu satu garisan ini. Okey. Kalau dia pecah, maka CS ni akan turun jauh lah. Saya jangka dia akan turun jauh. Dan zone buy terbaik adalah di area sini Kebetulan kalau kita buy kat sini ni, kalau kita tarik pada daily punya Fibo, dia kat bawah mungkin area 22-23% jadi kemungkinan kalau dia turun, dia akan turun ke sana dan akan naik semula lah. Okey. Okey, jangkaannya begini kalau dia turun dia turun. Ngam-ngam pula daripada harga sekarang sampai di zon yang saya tandakan kat bawah tu ada 100 pip, maka sesuai untuk daily punya projection untuk satu hari sampai ke sini. Namun kita ada satu zone sell di area atas. Kalau nak sell tu, sell sekarang ni saya rasa tak berapa nak menarik okey. Jadi dia ada kemungkinan dia turun sampai ke bawah tu kalau dia breakout zone ini. Kalau dia tak breakout, dia akan berhenti dekat situ. Okey, jadi anda mungkin boleh try buy di area sini sini. Boleh cuba kat sini untuk naik ke atas. Naik ke atas ini ada kemungkinan dia akan memecah zon atas inilah. Okey. Dia memecah zon ini untuk naik atas lagi dan akan turun semula. Sekarang ni di area atas ini adalah area di mana area monthly punya shadow monthly punya shadow. Okey. Dia tidak ada zone tau. Dia tak ada zone. Yang ada zone di H1 yang saya nampak hanyalah di 421 jadi untuk tengok zon-zon yang lain bahagian atas ini, kita kena menggunakan komputer untuk tengok zon apa lagi zon yang ada di atas 41589 tu. Apa lagi ada di atas sana? Saya pun tak tahu sebab kalau pakai handphone ni memang tak nampak dah Dia tak nampak dah.
memang dah hilang dah. Tak ada lagi, dah habis dah. History dia tak cukup untuk menampung. Maksudnya selepas daripada 42 itu, kita ada zon-zon yang lepas-lepas, yang mungkin dalam setahun yang lepas ataupun 2 tahun yang lepas ataupun 3 tahun yang lepas jadi kemungkinan dia akan membuat ranging yang barulah. Menurut news, Price telah memecahkan bermain di atas 4,000 sejak 2 bulan yang lepas. Maksudnya ini adalah new high untuk beberapa bulan inilah. New high. Adakah dia akan membuat ranging baru pada bulan ini? Itu wallahu alam. Sebab sebelum ini memang dia bermain di area 3, 39, 38, 37. Tapi sekarang dia dah main area 4 sudah. Jadi kemungkinan dia akan bermain area situ sajalah. Jadi untuk buy yang terbaik tu mungkin di area 14,000. Untuk kita trade bermain ranging pada sebelah atas lah, 41, 42, 43, 44, 45. Sekarang ni yang paling tinggi 42 tau. 42 paling tinggi. Kalau dia dapat pecahkan 42 tu, dia akan bermain dekat area 42, 43 pula ke. Itu adalah new area, new area bermain. Namun dari sudut fundamental yang saya lihat, GBP ni mungkin dia akan menguat dahulu. Setakat mana dia akan tinggi tu, semakin tinggi dia nanti, rasanya at the end of the day, mungkin the next quarter ni maksudnya pada bulan 6, pada bulan 6 barulah dia akan membuat penurunan. Sebab saya jangkakan untuk GBP ni, dia nak buat tightening tau. Dia nak turunkan rate dia. Dia nak tighten dia punya monetary policy. Sebab harga telah pun naik dan terlalu mahal. Apabila sesuatu mata wang itu terlalu mahal, terlalu kuat, maka Central Bank, iaitu BOE, dia akan berbuat sesuatu lah. Mesti buat sesuatu. Sebab kalau dia terlalu mahal, orang nak buat transaksi, membuat urus niaga dengan GBP ni, kos dia menjadi terlalu mahal. Maka tak ada orang nak berniaga dengan dia orang. Tak ada orang nak berniaga dengan dia orang sebab terlalu mahal. Namun sekarang USD sebenarnya yang lemah. Jadi mungkin sebab itu trader banyak buy untuk GBP. Mungkin saja, wallahu alam. Jadi apa-apa hal kita berbalik kepada itu, psikologi untuk fundamental lah. Jadi sebab tu saya rasa saya nak juga mencari sell untuk pair GU ini. Namun saya suka untuk entry pada bahagian atas lah. Saya cari harga-harga yang tinggi, yang harga langit lah. Macam sekarang ini, oleh kerana saya tahu secara kasarnya, saya mengetahui bahawa harga yang paling tinggi adalah 42, area 42 100 ke 42 200 ke yang paling tinggi. Sekejap, mari tengok monthly lah. Tengok monthly, okey. Ni dia yang paling tinggi buat masa sekarang ini. Maksudnya ada lagi pada bahagian atas. 42324 yang paling tertinggi. Jadi saya dah mengetahui bahawa itu harga yang paling tertinggi, dan daripada situ dia telah pun membuat penurunan. Membawa maksud
Apabila price berada di atas 42,300 tadi, harga itu sudah terlalu mahal untuk GBP. Jadi tak berbaloi untuk kita membeli GBP, kecuali ada orang sudah pun buy, ada position trader yang telah pun buy pada bahagian bawah. Mereka ni kerja mereka hanyalah hold position saja. Mereka sudah nampak berapakah harga yang boleh mereka dapat untuk mereka take profit apabila mereka melabur dalam pound. Jadi kemungkinan mereka akan menjual mereka punya kira close position lah pada harga 42, minimum 42.3. Kalau dapat lebih lagi, alhamdulillah, itu lagi baik lah. Tapi itu mungkin minima mereka akan hold position mereka di 423 tu. Jadi sekarang ni price berada pada bahagian atas. Pada bahagian atas. Nak kata menarik untuk sell, boleh jugalah kata menarik. Sebab kalau kita sell ni, kemungkinan dia akan turun dahulu, itu amat tinggi juga. Amat tinggi juga. Jadi kita boleh sell. Seperti yang saya cakap tadi, dia punya potensi itu boleh sampai 100 pip. Lepas kat bawah nanti kita buy semula lah. Kita buy semula. Mungkin paling cantik di area 1400 kita buy semula untuk kita menuju ke 42300 tadi. Saya jangkakan 42300 tu akan pecah dan akan naik lagi membuat new ranging. Lepas itu barulah kita cerita untuk kita sell. Mungkin sell ni boleh kita swing sebab pada monthly, kalau kita tengok dia punya zone monthly sebenarnya dekat bawah ini paling terdekat zone monthly, paling terdekat area sini. Area sini adalah 37 geng. 37. Bayangkan kalau anda swing daripada 42 ataupun mungkin 43 43 sampai ke 37. Itu sahaja sudah dapat dalam berapa? 500 kan? 500 pip 500 pip. Dengan entry $1 anda akan dapat 5,000 geng. 5,000. Itu untuk swing. Tapi swing memang akan ambil masa yang lama lah, itu saja. Jadi anda tanya diri anda sendiri, adakah berbaloi atau tidak. Katakan dia mengambil masa dalam masa 2 bulan, katakan. Dalam masa 2 bulan. Dalam masa 2 bulan, anda entry $1 dan dapat 5,000. 5,000 kali dengan 4, berapa geng? Dapat dalam 20,000. Ini kiraan kasar saja. 20,000. Okey. Jadi adakah berbaloi untuk dapat 20,000 dalam masa 2 bulan? Kalau anda rasa berbaloi, maka anda boleh buat. Kalau anda rasa macam tak berbaloi, tak payah buat. Tapi itu kira macam entry set and forget lah. Anda entry, anda biar je. Anda biar. Anda cari harga yang paling tinggi, iaitu area yang tinggi-tinggi tu. Maksud anda biar je sampai ke monthly punya zone kat bawah, iaitu 37 tadi. Sebab kemungkinan dia turun 37 tu memang ada. Memang ada. Saya tak nafikan. Sebab selari dengan saya punya jangkaan dari sudut fundamental, di mana GBP ni bila-bila masa akan membuat tightening. Akan membuat tightening. Tightening ni maksudnya dia akan turunkan dia punya rate. Supaya, sebab dia nak kawal dia punya inflasi. Kawal dia punya inflasi. Apa-apa hal dia kena buat juga, macam mana pun. Sebab price dah terlalu tinggi. Price dah terlalu mahal. Jadi untuk orang berurus niaga dengan GBP ni macam dah tak berbaloi, sebab kos terlalu mahal. Itulah yang kelemahan kepada price yang terlalu tinggi ni. Sebab itulah untuk
fakta yang orang cakap sesuatu yang dah naik tinggi tu mesti turun. Nah, itu memang betul memang betul sebenarnya. Cuma kita tak tahu sampai mana dia naik. Itu saja. Sampai mana dia naik. Wallahualam. Kadang-kadang tu dia dah naik tinggi dah. Satu yang naik mesti turun. Jadi kita sell. Kan? Tak sekali naik lagi. Itu biasa saja kan. Itu biasa saja. Memang itu sudah dia punya nature tu kira macam apa sifat dia. Makin kita sell makin dia naik. Biasa tu. Sebab broker nak untung, banyak trader nak untung. Orang yang tak maaf saya tak berapa sihat. Okey, kat mana tadi? Jadi tak apalah. Kita abaikan yang tu. Jadi untuk agenda swing ni mungkin anda cubalah cari harga-harga yang tinggi-tinggi, yang paling tinggi Sebaiknya lebih tinggi daripada 589 lah sekarang ini. Sekarang ini itu yang harga yang paling tinggi yang trader nampak. Jadi siapa yang buy sekarang ini, katakan kita buy, kita boleh target kita punya TP1 ke, TP apa ke, sebut mana boleh dekat area 589 tu. 589 sekarang 239 kan. Kita ada dalam 25 pip daripada situ kalau kita buy 25 pip. Mungkin anda boleh riskkan dalam 10 pip, separuh saja. Begitu cara kita nak mengira risk reward risk reward untuk kita planning kita punya risk reward. Cara yang ringkas Macam saya suka untuk mencari sell untuk GBP ni. Namun saya akan cari harga yang betul-betul tinggi lah. Betul-betul tinggi. Katakan hari ni dia naik tinggi lagi. Tinggi lah. Lantak dia lah. Makin tinggi. Mungkin saya lepas ni saya akan buka laptop lah untuk tengok harga-harga yang kat mana zone terbaik untuk sell ni. Sebab dekat handphone ni memang tak nampak tak nampak. SOP saya macam biasa, saya akan entry di zone H1 zone H1 sahaja. Ni kalau kita nak sell ni nampak gayanya macam tak berbaloi kot, macam dia nak naik lagi. Tapi boleh sell, tak ada masalah. Boleh juga buy. Nak kata macam buy ni dah buy pucuk, tak juga, sebab dia dah turun sikit. Kalau kita buy kat sini baru kita katakan dia buy pucuk kalau kita buy kat area sini sini, kalau kita buy kat sini barulah saya katakan itu adalah buy pucuk. Tapi tak semestinya buy pucuk tu terus loss. Cumanya bagi saya tak berbaloi sekarang dia sampai situ dia turun semula. Nak buat macam mana? Kalau dia naik alhamdulillah lah. Biasanya dia akan turun kalau kita buy kat atas. Dia memang tunggu je. Jerung-jerung ni dia tunggu. Dia ada orang buy lah kat atas. Dia buy pucuk itu turun lah. Dia turun dulu. Lepas MC baru dia naik. Biasa tu. Itu biasa yang berlaku dalam forex ini. Jadi anda tengok arrow-arrow yang saya buat ni. Okey, jangkaan untuk hari ini trend dari sudut trend memang trend menaik. Jadi mungkin better anda mencari buy saja kot. Mencari buy saja. Macam saya tengok pada keadaan. Kalau dia naik, mungkin saya tengok sajalah dia naik. Kalau tadi saya target dia nak buy, paling kurang pun saya nak buy area sini tadi paling kurang, sebab kat sini kita ada engulfing kat sini. Tapi tak sampai kan. Tak sampai, sikit je lagi nak masuk zone tadi. Tapi tak sampai. Dia naik semula. Okey. Saya target nak buy kat situ tadi. Jadi dia sekarang dia dah naik, saya biarkan je lah. Saya tunggu untuk sell. Sekarang ni pun baru pukul 12, mungkin petang nanti. Kita tengok macam mana dia dapat pecah tak 589. Selepas 589 itu mungkin kita tunggulah lang brand kan kita dah belajar BRN tu. Mungkin tunggu dekat 42 kot. Dekat 42 tu kalau saya cubalah entry sell. Mana tahu ke
boleh jadi swing. Jadi saya swing minima 100 pip 100 pip tu minima. Okey. Kalau 100 pip tu, kalau dapat 100 pip dikatakan sebagai swing, maka swing lah tu. Kalau tak, bukan swing, intraday lah, lantakkan lah kan, asal profit je. Okey. Jadi saya rasa panjang pula video ini, banyak pula saya berceloteh, saya pun tak berapa sihat kan. Mungkin minggu ini saya tak ada buat analisa lagi kot. Untuk minggu ini saya nak rehat sebentar ya. Sebab tak berapa sihat, saya nak berehat dulu, makan ubat sikit apa semua. Almaklum tak sihat, stay at home lah, stay at home. Rentas negeri pun dah tak boleh dah sekarang, rentas negara pun dah tak boleh, rentas daerah pun tak boleh, apa semua tak boleh. Hari raya ni tak lama lagi, hari Khamis. Saya ambil kesempatan ni untuk mengucapkan selamat hari raya lah. Kot belum lagi. Nanti hari raya saya ucapkan sekali lagi. Kita akan buat analisa untuk hari raya. Untuk hari raya. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, saya rasa itu saja. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.